Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Baik. Salam, baik. Baik ya, okey, kita jumpa sekali lagi ya. Alhamdulillah sihat je. Okey, kita jumpa sekali lagi tentang coaching yang saya buat yang minggu lepas. Okey, the reason satu sebab saya buat pagi. Selalunya saya buat kedua tau. Last coaching yang saya tengok pada 23 hari bulan Oktober. So ini saya buat 27 November. That time pun Saturday. So hari ini pun saya buat Saturday jugalah. Kalau you ada buku ni Rahsia Usahawan Emas Teknik dan Strategi, Cik Syukur ada terangkan tentang macam mana kita nak buat goal ni, public goal ni sebagai bisnes kita. So dalam buku ni of course lah, you kena ulang-ulang baca lah dan you boleh faham lah. So satu yang ditekankan dalam buku ini mindset. Kita kena ada mindset lah, mindset yang positif, mindset yang betul. Dan lepas tu kita kena ada skill especially bila kita nak buat prospecting kan. Kadang orang tanya, kita nak jawab. So itu semua knowledge tentang produk, knowledge tentang company, knowledge tentang kalau ada marketing plan, itu semua kita kena tahulah. Dan lepas tu dia ada kita perlu ada tools. So last coaching saya ada tunjukkan tentang website yang saya dah beli. Kat sini siapa yang dah beli website tu? Website apa tu tuan? Kena start your own website ke? Tak. Saya ada kenal satu orang Malaysia. Dan dia ada create satu website. Dan website tu saya tengok bagus lah. Jadi saya ada share. Okay. Saya ada share. Nanti, I think I know which one you're talking about. Dia dah summarizekan content of public goal semua kan? Yes. Then we just have to key in our particulars so that people can just click and connect to us lah. Macam tu. Correct. So saya nak tanya, Yati dah beli ke? Belum. Ahmad Sadiq hari tu Kita lah belum kesempatan lagi. Belum okey. Baru dapat buat koin aku aja. Okey. Tapi next one insyaAllah. Schedule lah, tight lah. Okey. Sebab apa? Kalau kita ada itu tool, dia memudahkan kita lah. Itu yang saya nak cakap. So macam semalam ada satu budak Malaysia 2 hari lepas dia tanya saya. Dia tanya sebenarnya ayatnya tu saya dah tahu dari mana dia dapat website tu. Saya dah tahu. Jadi saya cuba tanya dia, tapi saya cuba call pun tak jawab. So saya pun fikir juga macam mana dia nak tahu, tapi bila saya nak call dia tak jawab. Narish, Malaysia gitu kan. Saya nak tanya sikit lah. Kami ni pemalu orangnya. Tak ada lagi. Diorang gitu ke? Bila dah tanya gitu, bila kita nak respon, tak Saya pun jawab. ramai macam tu tuan. Saya kan bila saya post dekat Facebook, saya letak call to action saya punya WhatsApp link. Ramai dia klik link tu, lepas tu dia hi, lepas tu bila kita balas balik hi, may I know your name, lepas tu dah klik dah. Jadi macam mana ni? Yalah, kita memang niat nak tolong kan. Jadi kalau dia jawab, at least kita boleh respon. Tapi saya ada bagi 3 cara macam mana nak beli emas. Saya dah ada itu template, template tu dah ada. So maknanya bila orang tanya, saya dah bagi tu template. Lepas tu saya bagi website, saya punya blog, suruh dia baca lah. Dan ada YouTube, saya ada YouTube kan. Suruh orang baca. So itu yang tools yang perlu kita ada lah. Jadi walaupun dia tak jawab ke tak apa, mungkin dia jejaka pemalu dia tak nak jawab. Tapi kita tetap hantar jugalah, beritahu dia lah macam mana cara nak buat. So jadi dia suruh start dreaming apa yang kita nakkan. Okay, let's do our best.
you want to be a public goal because you want to be a winner. Kita nak kat public goal ni sebab kita nak berjaya. Bukan saja berjaya, kita nak kaya. Okay. So itu tentang mindset lah. Jadi saya nak sentuh sikit yang perlu nak saya ceritakan hari ini lebih pada ini. Okay, mindset plus skill plus tool. So kalau saya ada bagi dua tool tool. Okay, saya dah gunakan yang website tu. Okay, your mindset is the most powerful weapon to win any game. Okay, so kita kena tanamkan lah maknanya kita kena ada winning mindset lah. Kita nak buat. Okay. Okay, so topik hari ini saya tekankan lebih kepada online is a new game. Yeah. Okay. Bila saya mulakan bisnes public goal ni, okay, saya mula dengan Facebook. Okay, saya nak tanya sikit lah. Tapi rasanya kat sini semua orang ada Facebook kan? Ada tak? Ada yang tak ada Facebook tak? Semua ada ya? Semua ada. Ada. Okay, so saya nak sentuh sikit kat sini ya. Okay, kalau kita tengok kat sini ada saya ambil 5 contoh lah Facebook yang famous lah, ya. Okay, di Facebook, IG, okay. Hari tu ada satu orang tu kenal saya melalui saya punya posting dekat Instagram. Okay. Lepas tu saya dengar satu budak tu dia cerita tentang Twitter dan dia dapat ramai prospek daripada dia punya Twitter. So maknanya Twitter pun satu lagi media yang boleh kita explore lah. Okay. Dan okay, lagi saya pun dengar di public goal orang gunakan YouTube YouTube. YouTube pun satu lagi bidang yang boleh kita buat. Okay. Mungkin saya nak ceritakan lebih detail kat sini ya. Pasal bila kita nak dapatkan prospek, tajuk kita nak dapatkan ramai prospek. So bila sebagai contoh lah, kita nak dapat ikan, kita kena pergi tempat lubuk dia. Betul lah? Kita kena cari laut yang ada banyak ikan. So bila kita pergi tempat laut yang ada banyak ikan, senanglah untuk kita campak jala kita dan kita tangkap. So dalam era sekarang, lubuk-lubuk tu ada dekat sinilah. Ada dekat Facebook, ada dekat Instagram, ada dekat Twitter, ada dekat YouTube, ada dekat TikTok. So cuba gunakan ini platform, okay. Tapi tak apa, kalau yang belum ada, you kena start satu tau. You kena fokus satu dulu. Mungkin hari ini saya nak lebih cerita detail tentang Facebook. Okay, apa yang saya buat dalam Facebook dan saya share lah dengan you all lah. Jadi you tahu, sebab tu kalau you tengok dekat Facebook, saya sangat aktif. Okay, yang paling penting kita kena aktif. Sebab customer sebenarnya ataupun prospek, dia akan tengok orang yang aktif tau. Dia akan join bukan kerana public goal tau. Dia join kerana kita tau. So bila kita banyak posting, macam Naris pun ada buat Facebook Live. Sebenarnya apa yang you buat, you are creating a branding. First kali you kena create a branding. So branding ni ada dua. Satu branding kita sebagai brand. Yang satu sebagai brand sebagai produk. Okay. Saya bagi contoh. Okay. Kalau saya sebut fast food, jual mesti fikir okay, McDonald, KFC. Betul tak? Sebab dia dah create dia punya brand tau. Okay. Dia dah create branding. Okay. Kalau cakap instant mi apa? Mi Maggi. Betul tak? Betul. Kalau minuman bergas, apa you fikir? Coca-Cola, Pepsi Cola. Itu. So itu bagi orang yang dah ada brand. So
jadi macam Naris apa juga you punya Facebook apa? Diversify. Diversify. Yes. Itu okey. You kena create you punya brand, okey, diversify. Jadi you tengok dalam Coca-Cola ke, dalam KFC ke, dalam McDonald ke, apa lagi Old Chunky, kalau ingat Epok Old Chunky ya, betul tak? So kita tak tahu tau siapa owner dia. You tahu ke siapa owner dia? Tak tahu tau. Tapi kita tahu, wah kalau kau nak beli Epok kat Old Chunky. Ataupun kalau kat Singapura ada apa nasi lemak power, nasi lemak power. Kat Jurong, kat Bungking, macam gitu. So itu diorang create branding. Okay. So bagusnya create branding bila kita dah tak ada, brand itu tetap berjalan. Ya, orang tetap beli atas dasar brand. So kalau satu lagi itu create ini. Satu lagi kita create nama kita. Kita sebagai branding. Okay. Sebut Haji Sulaiman, dia public. Naris public. Ahmad Sadiq, dia insurans dengan public goal. Macam itu Yati buat apa Yati ya? Buat apa-apa. Tak apa. Kerja full time. Oh ya, full time. Tak apa, dalam public goal dia boleh kerja. Yati banyak master dealer public goal masih bekerja tapi income dia lebih besar dari public goal, lebih besar daripada apa yang dia bekerja. So itu tak ada masalah. Tapi yang penting you kena create you punya brand. Okay. You kena pilih dua. You nak create you punya nama sebagai you punya branding atau macam yang saya cakap tadi lah Coca-Cola, Pepsi Cola. Yes. You kena create tu. You kena create dua. So daripada sekarang you kena decide lah apa yang you nak kenakan. Adakah you nak kenakan you punya company sebagai branding ataupun yourself. Good morning. Okay. Macam saya kan, kalau orang kadang-kadang orang tak panggil saya tau, orang panggil One Gold Dinner. You faham tak? Sebab saya dah selalu post dekat One Gold Dinner, dekat itu. Jadi branding itu yang paling penting yang perlu you create. Faham Faham. Okay. So jadi saya nak fokuskan lebih kepada Facebook okay. Tapi kenapa dalam Facebook sebenarnya kita boleh dapat lubuk lah macam saya cakap. Kita nak dapatkan customer tu saya hari ini saya cerita lebih kepada Facebook Mungkin Boleh. nanti kesempatannya akan saya pergi pada IG, Twitter sebab saya nak ceritakan bagaimana saya buat. Saya boleh buat dan you can follow lah. Okay, dalam kalau you tengok aktiviti saya, kalau you perasan setiap pagi saya akan post doa. Dia sebagai inspirasi lah, satu inspirasi. Sebab dalam Facebook kalau you post tentang inspiration, you post tentang apa dipanggil education, tentang kehidupan, orang suka. Tapi kalau you post goal, orang tak suka. Sebab tu bila saya post goal, yang like ke yang komen sikit aja itu pun kawan-kawan. Tapi kalau you posting tentang you punya life, you share orang punya inspirasi orang, dia menang ini sebab ini, yes orang suka. Jadi itu kat kita punya profile tu sebenarnya itu kena lebih. Kadang-kadang kalau you jalan-jalan dengan anak pun dengan isteri you posting itu orang suka. Bila birthday kejayaan buat birthday itu orang suka. Posting tentang kehidupan lebih kepada itu. Tetapi sesekali barulah you post punya produk. Sesekali. Mungkin kalau you ada posting apa dipanggil 3 kali, kali keempat mungkin itu you punya produk yang you nak buat. Okay. Jangan kalau nak posting produk pun public good pun jangan lebihkan pada ciri-ciri produk itu sendiri. Lebihkan kepada manfaat manfaat kalau you simpan emas, apa kebaikannya, apa kepentingannya, apa manfaat, apa faedah. Itu yang lebih penting kalau nak ceritakan tentang emas.
Tapi sesekali of course you kena post you punya produk juga. Tapi bila you post produk memang you akan dapat banyak like. Ya. So okey, saya nak tunjukkan. Okey, kalau pagi dulu saya selalu mengajar kalau nak posting post 3 kali. Hanya pagi, petang, malam. Tapi bila keadaan COVID ni sebab dulu saya fikir macam ni tau, orang bekerja ya. Orang bekerja. Jadi bila dia bangun pagi, dia akan tengok Facebook mungkin dalam MRT ya. Betul tak? Dalam MRT jadi okeylah. Ada pun orang cakap pagi sangat takkan nak post tentang produk kan, orang baru bangun pagi kan. Jadi saya fikir gitu. Okey. Dulu masih bekerja pagi, lepas tu tengah hari waktu makan, betul tak? Yep. Lepas tu malam kira dah balik kerja, nak balik MRT pukul 6 dan post lagi. So saya punya mindset gitu. Tapi bila dah COVID, saya cakap tak boleh ya. Orang work from home apa? So you can boleh tambahkan you posting. So daripada 3 you tambahkan ke 5 kali. So apa yang you nak posting, lebihkan kepada konten. So apa yang Cik Suko ajar pada saya, okey. You kena buat konten 1000 konten. Jadi setiap hari tu cuba fikir sesuatu konten tentang yang saya ceritakan ni kan, kehidupan, tentang kalau keagamaan, inspirasi, itu you kena buat tu. Kurang-kurang ada 1000 konten untuk you prepare. Jadi setiap hari you boleh post. Faham? Faham, yep. Boleh buka mic lah, boleh buka mic. Kita boleh berinteraksi. Okay. So bila pagi, apa saya buat selalunya? Okay, dekat sini memang saya, ini sebenarnya blog. So kat sini saya ada taruh inspirasi ya. Inspirasi ni ada inspirasi pagi, motivasi, kata-kata emas, kata-kata mutiara, mindset. Sebab saya tak simpan dalam Microsoft Word sebab saya ada blog, jadi saya simpan sini. Jadi mana-mana saya pergi pun saya hanya klik sini dan saya akan share kat sini. So selalunya kalau pagi lepas sembahyang lah, lepas sembahyang subuh dalam 6 lebih gitu, okay, saya akan buka. Awak pun boleh ambil lah, saya kasih percuma je lah, tak payah apa. Ini bukan apa, kata-kata je. Ya, tak pergi. Lambat. Okay, kat sini kan? Okay. Maksudnya kan ada kan ayat-ayat ni bersyukur kepada Allah memberikan kita dunia kehidupan. So ini semua inspirasi yang saya buat. So apa saya buat, saya copy je. Kalau guna komputer, copy. Ya. Bila saya dah copy, dan saya taruh kat saya punya Facebook. Okay, saya buka saya punya. Okay, so saya taruh kat sini. Saya taruh kat sini. Saya copy paste lah. Tahu kan macam nak buat copy paste Yep. Kalau kat komputer, Ctrl C, Ctrl V lah. So lepas tu, okay, kalau saya nak ada gambar yang cantik, saya tekan ni. Okay, mungkin saya nak warna ni. So dah nampak macam dah cantik kan? So saya kalau untuk Muslim lah, jangan lupa taruh hashtag ni ya. Hashtag Amin ya. Sebab ini hashtag ni dah ramai orang gunakan lah. Jadi kita gunakan yang sama juga. Okay. So then you post lah. Tapi saya tak post lah. Okay, saya tunjukkan saya tulang Facebook saya. Saya tak pandai post ni, tapi what's the purpose taruh hashtag tu je? Oh, hashtag okay. Hashtag ni kira macam you grupkan. Jadi kalau orang yang gunakan hashtag yang sama, bila
contoh saya gunakan hashtag One Goal Dinner ataupun Public Goal Singapore. Jadi awak pun guna Public Goal Singapore. Jadi awak punya posting dengan saya punya posting akan bergabung, akan jadi satu. So kadang-kadang orang ni dia tak go pada apa ni? Orang tak go pada apa yang kita posting. Okay, saya tunjukkan satu contoh jawab faham. Okey, contoh saya ambil ni hashtag So bila you gunakan the same hashtag, orang lain yang guna same hashtag pun dia grupkan tau. Dia akan grupkan. Oh, dalam Facebook itself, dalam Facebook ni. Oh, okey. Sebab tu sebab tu bila saya posting, saya ada saya punya hashtag sendiri. Okey. Saya ini. Okay, ni hashtag saya kan. So semua sebenarnya apa yang saya gunakan hashtag yang sama akan keluar kat sini. Walaupun dekat One Goal Dinner pun oleh kerana dia sama hashtag dia akan keluar. So itu sebenarnya cara mudah untuk orang nak cari apa kegiatan dia ni. Itu functionnya taruh hashtag dekat dalam posting. Rupanya ada link kalau orang boleh klik dekat situ untuk search for the same word lah. Yes. Okay, buat saya faham. Saya pun tak pernah tahu yang tu boleh klik. Tak apa. InsyaAllah. Hari ni saya belajar something. Ya. Memang saya nak tunjukkan lah. Okay. So sebenarnya apa tujuan kita nak post macam inspirasi ni saya pagi memang saya akan post ini. Tujuannya apa? Jadi banyaklah orang like saya tunjuk sebab itu the next step apa? Bila orang dah banyak like, apa nak buat? Okey, contoh lagi ni ya, saya posting ni pagi ini pagi hari 24 hari bulan. Saya dalam pukul 6.32 pagi saya dah posting Saya posting pagi ni pasal COVID ni orang dah tak ikut masa dah. Dah macam dulu teori saya pagi lah, petang lah. Sekarang tak ada COVID ni semua dah okey dah. Jadi bila saya posting ini, kita boleh tengok kat sini yang like ni kan ramai kan. Dan kita boleh tengok siapa-siapa yang like. So kita tahulah maknanya orang-orang ini yang selalu ikuti kita dan diorang akan like. So apa kita nak buat dengan orang-orang ni? Sebenarnya kalau dia belum join Public Goal, ini adalah kita punya prospek. Betul tak? Betul tak? So dekat sini kita dah dapat macam dia panggil lubuk lah lubuk. So jadi kadang-kadang yang saya nampak ni bila saya buat FB live dekat One Goal Dinner, kadang-kadang kita cakap boleh tag kawan-kawan, tapi ramai juga yang tak tag kan. Satu, saya faham mungkin diorang tak tahu macam mana nak tag. Yang kedua, siapa aku nak tag Betul tak? So jadi satu cara macam orang-orang ini yang pernah like awak, maknanya dia tahu awak tau. Jangan tag orang yang tak kenal Maknanya macam orang-orang ni mungkin dia dah kenal awak, sebab itu dia tag awak. So kita boleh gunakan nama diorang ni untuk kita tag. Ya. Okey, sebagai contoh saya ambil contoh. Kita pergi satu. Okey, ini faham setakat ini Faham. Okey, kenapa kita nak buat posting pagi? Sebab kita nak cari ikan ni lah. So, tadi tu kira macam umpamanya macam lubuk kita lah, ikan-ikan tu dah ada kat sana. So the next step apa nak buat dengan diorang ni? Betul tak? So sebenarnya kalau awak tengok selepas saja saya dapat ramai gini macam, the next step saya akan buat apa tau? Saya akan posting tentang untuk kalau ada seminar, kalau ada kita nak posting tentang macam ini apa yang dia panggil tentang mas, kebaikan tentang mas. Saya akan posting tentang itu. Sebab tu lepas tu saya akan tarik kalau awak tengok ni
kawan-kawan kalau ada yang ingin belajar tentang ilmu emas dan kewangan, boleh join Telegram emas saya, klik link di bawah ni. So sebab tu, lepas tu saya akan tarik ikan-ikan ni masuk kat Telegram. Nah, faham tak awak? Atau, okey, kalau mungkin awak tak ada Telegram, tak apa. You tarik ini orang ni, pergi dekat, you create itu grup maybe keuangan dan emas. Gitu kan. Grup belajar simpan emas. Macam itulah grup macam itu. So, jadi selepas saya posting ni, the next step, saya dah buat ini kira macam hard, ini kira macam sell, tapi tak hard sell lah. Ini soft sell. Dia bukan hard sell lah, ini kira soft sell. Maknanya okey, kalau ada kawan-kawan nak belajar, okey, pergi kat saya ada bina group, pergi kat sini. Kat sana lah itu sebenarnya ikan-ikan yang betul-betul nak tahu sebab kita dah ada niche market. Yang ini, yang bawah ni, dia klik mungkin kerana ayat ini, tapi dia tak ada intention tu nak. Itulah, dia tak ada intention. Pasal dia tengok ayat ni bagus, lepas tu dia klik lah. Betul lah? Tapi lepas tu apa nak buat dengan orang ni? Okey, yang pertama, okey. Yang bila ada gini macam, dan kita boleh ajak orang lah join kat grup yang satu lagi. So kat situ yang kita didik orang macam mana cara nak simpan emas, macam mana. Yang paling senang kita didik orang cara nak simpan emas lah. Simpan emas tu maknanya simpan duit. Betul lah? Betul. Okay. So kita yang pertama maknanya kita dah tarik orang pergi kita punya grup. Grup tu kira macam kita punya channel lah. Betul lah? Contoh kita ada 1,000, kita dah ada 1,000 orang. So kita channelkan, takkan dalam 1,000 kalau betul-betul you ajar orang, mesti ada sangkutnya, mungkin 10 ke 20 ke yang akan sangkut. Ya, pasal dia dah create dia punya channel tu. Grup tu kira dia punya channel lah. Okay, ini satu cara yang kita boleh buat di Facebook. Ini apa yang saya buat lah, saya ajarkan. Tetapi kan kita ada social media yang lain kan. Kan kita ada Instagram, betul tak? Kan kita ada YouTube, kan kita ada Twitter. Kalau ada TikTok, kita ada TikTok. So sama juga benda ini boleh tarik orang pergi dekat satu grup untuk belajar tentang simpan emas. Faham? Faham. Okay. So, saya ambil contoh. Awak tengok kat sini kita katakanlah. Okay, namanya apa? Emilia Meli. Emilia Meli. So, katakanlah hari ini pukul 2 saya dia buat Facebook Live. So, apa awak nak buat? Pasal Facebook Live, kalau kita nak tag, kita kena tag manually. Kita tak boleh tag. Okay, ini Facebook Live kan? So, kadang-kadang, okay. So, kat sini sebenarnya, dekat komen ni, kat sini ni, kat atas tu, komen F1 okay. So you boleh tag dia sebenarnya. Sekarang Emilia. Apa nama tadi? Emily. Tak apa. Okey, Asyik. EMILIA. Okeylah, ginilah senang. Ahmad. Awak punya nama kat sini apa namanya? Nama betul, Ahmad Syadid. Ahmad Syarul. DID. Tak ada. Banyak orang nama sama dengan saya. Awak ingat awak seorang aja kan? Betul tak? Okey. Dan dalam kes ini awak kena buat homework Homework maknanya awak kena tulis takut kan. Jadi masa live ini mana awak tengok ada potensi. Kat sinilah awak cuba tag dia saya jemput tengok ini Facebook Live. Pasal kita tengah live lah. Kan. Bila awak buat tagging gini, Facebook akan hantar signal pada dia lah. Notification Notification. So kalau dekat komputer
Kalau awak type nama terus, dia tak ada apa-apa tau. Awak kena gunakan ini Ini simbol apa namanya tu? Add. Then awak kena taruh. Kita contohkan Narish Karena banyak juga Narish. Ini Narendra Modi. Rasanya siapa yang like page tuan ke macam mana? Apa tu? Those who like your page only can be seen ke macam mana? Those Atau who like. atau any third party or atau siapa-siapa kita boleh tag. Atau dia kalau kena like dulu page ya. ni. Ya. Kalau you like, dia boleh trigger you punya kawan-kawan juga. Tapi yang paling baik sebenarnya jangan like saja, like and comment. Right, okay. You kena like and comment. Kalau you boleh share lagi bagus. Ini saya cakap tentang tagging, maknanya masa buat live ni, ini live dah habis kan? Right. Ini saya nak tunjukkan. So masa buat live you boleh tagging. So kat sinilah kawan-kawan you. Tapi of course lah you taruhlah nama you, invite by you lah, jadi dia tahu. So bila you buat gitu macam, sebenarnya prospek you satu cara you dah ajak dia tengok live, betul tak? Okay. Lagi satu cara, bila you dah bawa diorang pergi kat grup, itu lagi senang. You hanya gunakan satu invitation, dan diorang klik itu, diorang dah boleh pergi direct dekat Facebook Live. Macam tadi kan, saya dah buat satu grup, saya dah tulis live akan mula dalam 10:55. You dah tahu, betul tak? Yep. Jadi kalau bagi orang betul-betul yang nak ikuti, dia tentu masuk apa? Kan? Kecuali mungkin dia sibuk, dia tak ada masa. So faham sampai setakat ini? Faham. Ji, yang tadi ada type nama tu mesti ada dalam kita punya friend list Yes, betul. Kalau tak ada dia tak keluar lah. Tadi kan tiba-tiba dia keluar nama semua orang kan? Yes. Macam nama Ahmad Syarif ramai kan tadi kan? Jadi saya tak dengan awak tak friend lah. Dalam Wanggodina ni tak ada dalam friend list Tak. Actually boleh. Dia ada connection juga. Dia akan list semua nama yang kita type tu lah. Yes. Add, mesti ada add lah. Ya. Kalau dekat handphone tak payah. Saya rasa kalau tak. dekat handphone tak payah. Dia kalau dekat handphone, kalau you tap nama dia akan keluar macam warna dia lain macam. Itu warna dia biru. Okey, so sebenarnya kalau awak nak share pun boleh. Share ni yang bagusnya kalau awak ada group. Kalau awak ada group, contoh awak dah buat group untuk Facebook, awak ada group untuk WhatsApp, awak ada group Telegram, awak share kat grup-grup awak sendiri bila ada live, awak share. Tuan nak tanya, Tuan ada tak cara untuk kita share kepada beberapa grup pada masa yang sama? Boleh ni. Buat masa sekarang, saya setiap hari bila saya post dekat saya punya page, saya akan share kepada macam-macam grup lah. Cuma yang letihnya saya kena key in one by one. Saya klik share, lepas tu I pilih group. So group tu pula saya kena type apa nama group tu. Then I kena klik share. So kalau saya nak share kepada 30 grup, so 30 kali lah saya kena type. Betul. Boleh saya komen something tak? Boleh komen. Mungkin awak ada idea. Okey, untuk sharing kat grup Facebook. Okey, tak boleh serentak share. Pasal apa? Kalau kita share serentak, Facebook akan pantau dan kemungkinan kena block. Okay. So kalau you nak hantar dalam 30 grup, okay, you hantar 5 grup dulu, lepas 2 jam, then you continue balik. 5 macam tu. Right. Dia takut kita spam lah. Yeah. Because kalau sekali you hantar, kadang-kadang tak ada warning tau daripada Facebook. Dia totally block you. Oh, I see. Okay. Itu aja my sharing. Thank you Puan. Okay. Saya sebenarnya jarang share grup
konten saya kepada grup lain. Saya lebih suka ajak diorang masuk kat grup saya. Right, okay. Itu kalau you ada berapa banyak grup pun, you boleh share lah. Pasal that is your group. You cuba buat jugalah dalam Facebook, mungkin nama-nama yang inilah macam you punya group diversify into goal. Right. Okay, strategi simpan emas jangka masa panjang, grup-grup macam gitulah. Tujuan kita kenapa? Kita nak cari niche market tau. Jadi biar mereka ni masuk kat grup kita lebih senang kita ajar lah. Sebab kalau awak tengok cara saya buat macam broadcasting lah, broadcasting. Kalau awak pernah dulu buat macam email marketing kan, kadang-kadang kita suka dengan satu produk tu kita pun subscribe email marketing. Lepas tu setiap hari you dapat, betul tak? Kadang-kadang satu hari sampai 2-3 kali dapat. Kalau nak ikutkan, apalah ni, tak ada kerja lain lah, saya nak post saja. Tapi bila you dah join, jangan post juga. So you kena buat, pada saya lah, cara itu lebih praktikal. Tapi kalau awak tengok, saya hanya post sehari sekali, 1 hari sekali. Kecuali kalau ada seminar, saya post lebih. Itu nak inform orang, okey lagi berapa jam nak itu, nak start. Jadi prospek kita akan tahu. So okey, hari ini memang saya nak share tentang Facebook aja. Okey, lepas tu nanti mungkin lain kali saya akan share tentang macam mana you nak tarik orang masuk dekat website. Bukan, you punya yang app yang tadi tu. WhatsApp, okey. WhatsApp dan juga Telegram. Kalau you minat lah. Tapi walau apa pun, tak apa, saya mencarikan, saya selalu cakap, saya buat dulu. Lepas tu kita improve lah, kita belajar. Sebab dalam social media ni free je, awak tak kena bayar apa-apa. Betul tak? Dan orang-orang tu semua ada kat sana. Macam kata orang cakap Facebook ni banyak orang tua-tua juga. Awak nak cari anak-anak muda, awak kena pergi IG. Diorang tak main Facebook. Tapi oleh kerana public goal dah gunakan platform Facebook ni sebagai dia punya platform, so kita pun kena ada Facebook. So kalau you nak buat public goal, you kena ada Facebook, sama ada you suka ke tak suka. Sebab kat sana you boleh dapat banyak informasi, betul tak? Betul. Dan sekarang barulah dia nak buat beralih kepada YouTube. So dan you pun kalau nak buat YouTube, kalau awak tengok YouTube saya ni lebih kepada pengajaran. Dia gini, teknik orang yang mula-mula buat macam YouTube ke Facebook ke apalah semua ni, ataupun blog macam Cik Zul buat blog pada peringkat awalnya awak ingat terus ada ramai orang tengok, ada orang nak soal jawab ke? Tak ada, semua tak ada. Kalau awak dengar cerita-cerita diorang ni yang berjaya ni, diorang hanya buat gitu aja. Diorang buat, lepas tu slowly diorang improve. So kita pun kena buat benda yang sama macam itu. Tak apa, buat dulu. Okey. Macam yang nak kasih tip lah tentang YouTube ni, dia macam Cik Suzy kita punya MD. Kenapa dia buat YouTube ni? Yang pertama, dia nak mengajar orang sebab dia sering dapat banyak soalan. Contoh orang tanya, Cik Sadiq, Cik Ahmad, macam mana saya nak beli emas? Takkan awak nak ulangkan perkara yang sama? Buat video lah, aku cakap. Okey, awak nak beli emas, awak kena buat gini, buat gitu, buat gini. Okey, post kat YouTube. So sebab soalan yang sama ni akan orang tanya tau. Especially orang baru. So selain daripada seminar yang saya buat, macam ni. Kalau awak tengok, macam mana nak transfer duit daripada PSB ke Maybank Malaysia. Saya buat YouTube dia. Itu banyak yang tengok sampai 8,000 orang. Kadang-kadang awak tak tahu
okey, contohlah apa orang-orang baru tanya, mana nak beli bagus, mana bagus, nak beli Goldbar ke, nak beli Dinar ke, nak beli Siling ke, kan? Itu kan soalan-soalan yang sering. Jadi apa Suzy buat? Suzy buat, dia buat kan YouTube lah. Tak kisah pendek pun tak apa. So sekarang saya tengah buat TikTok. TikTok. Okay, saya nak kasih tengok aja. Hari tu saya buat TikTok. Awak ini masa Mat Sadid dapat 5 dinar, saya bawa masuk lah. Okay, so dia tunjukkan 5 dinar di mana, saya cuba post. Okay. Lepas tu ini masa awak dapat 10 gram, nampak tak? Awak tengok yang view berapa banyak. Wow. 3,000 lah. Saya bila saya post, saya hanya post suka-suka je sebenarnya. Banyaknya sampai 3,000. Dekat video ni tuan ada letak call to action ke? Join Telegram ke apa ke? Join kali. Tak, saya tak. Saya belum buat. Saya hanya nak tunjukkan, tapi apalah saya macam saya tengoklah dia, saya baru belajar juga naris. Jadi saya pernah taruh saya punya website lah. Macam ni kan, One Gold Dinar. Jadi awak boleh taruh hashtag lah, hashtag One Gold Dinar. So kalau orang nak, then dia tengok kat sini. So itu teknik, itu strategi hashtag lah, kita gunakan hashtag. So bila orang klik, kalau yang tahu hashtag dia akan klik tau. Jadi semua produk-produk yang kita post tu dia akan keluar kat sini. So saya punya itu pun saya taruh atas nama One Gold Dinar gitu. Saya tak pakai nama saya. Ini yang saya cakap ni kan, link ni yang ni. So kalau orang nak tengok ini kan, ini linknya sebenarnya dah ada apa? Macam gini punya website, pada saya lebih senang. Tapi gitulah, krik-krik ya. Saya heran juga. So I think today I learned something new. Di mana dekat kita punya posting tu, instead of letak link WhatsApp, mungkin link WhatsApp tu dah buat orang mungkin people are still afraid to talk to us kan. So kalau masuk dalam Telegram dia benda yang general. Dia orang tak perlu tanya soalan, tak perlu just observe saja kan. Yeah, betul. So I think that can be a better CTA for a third person to join first. Dia tengok-tengok dulu, window shopping dulu. Then bila tergerak dia nak tanya soalan, then baru dia tanya soalan. So macam apa yang saya maksudkan, you buat channel lah. You dah buat satu channel untuk you apa pertenggelam. Untuk you funnel lah. Funnel, sorry. Funnel lah untuk you screen lah. Jadi bila orang dah masuk that funnel dia akhirnya memang jatuh ke bawah. Pernah dia. Correct. Sekali terbalikkan ke atas lah. Semua jatuh. Betul lah. Yes. Itu funnel kan gini kan. So you dah dapat 1,000 orang, 2,000 orang. You masukkan kat sana. So you posting je lah. Kasih knowledge lah. Correct. Akhirnya nanti dia jatuh ke bawah lah satu-satu. Correct. So itulah yang dia boleh belajar lah. So, terima kasih. InsyaAllah selalu saya buat coaching ni akhir bulan. Alright. Tuan nak tanya, kita punya dekat Tampines ada satu office kan? Ya, betul. So office tu memang 100% untuk Arano punya services sahaja tu macam mana? Kalau nak jual pun boleh. Oh, jual boleh, okey. Jual boleh. Tapi kalau beli tak adalah. Dulu Public Gold ada. Itu memang office Public Gold kat atas. Okay, so tapi diorang memang tak ada stok lah. Let's say kalau kita arrange dengan diorang, suruh macam monthly basis bawa 5 keping 10 gram contohnya. And then kita terus beli dengan diorang dekat Tampines daripada kita cross the border. Is there something that we can arrange? Itu kena cakap dengan Cik Sukun ya. Masa dia punya because sebab masa sekarang dekat Malaysia diorang ada GIT untuk diorang leverage. Kita tak ada that opportunity. Tapi kita memang dah ada office dekat Tampines. So why don't kita buat Tampines office tu, tapi tak banyaklah, bukannya kita minta bawa 1 kg sebulan kan.
bawa masuk maybe 10 gram 5 keping for example. So kita boleh at least kata okay, kalau you nak beli 10 gram, kita boleh pergi dekat Tampines, kita boleh beli. Something like that lah. Boleh. Kita nanti kalau sama dengan Cik Suku, harap semua boleh datang sama dan kita beringat apa-apa matters. Pasal kita ialah of course kita nak cakap dengan Datuk memang sebaiknya pada saya ikut channel lah. Right. So kalau dari Cik Suku, Cik Suku yang merapatkan Datuk, I think macam ini kita jolok aje lah. Jolok je. Setiap kali coaching dia kita jolok lagi. Dia tak ada apa-apa pertanyaan yang kita jolok. Correct. Yang dari Tampines office still alive Dia bukan dah tutup. Siapa yang jaga sana? Sana buat pajak dan arahmu. Oh, pajak bukan inilah sales lah. Bukan. So diorang sebenarnya Public Gold punya company masih ada kat Singapura. Cuma tak aktif aja buat masa ni. So anytime kalau diorang nak start, diorang boleh start. Pasal awak kena ingat tau, diorang ni bisnes orang bisnes. So kalau dia mendatangkan hasil, contohlah kita punya member kat Public Gold walaupun kita buat slow tapi dah 5,000. Dan ramai yang beli ramai yang beli. Kita pun beli cap lah, continue macam biasa. So satu hari pun dia akan terfikir juga kan. Dia akan terfikir. Saya percayalah, saya percaya. Kalau kita ada numbers, baru kita kira kuat. Jangan cakap macam Nari cakap nak 5 gram 1 kilo pun dia bawa masuk. Dulu pun dia bawa masuk kan sebelum ni. So tak ada masalah lah. Cuma kita kena believe lah, kena percaya. That's why sampai sekarang pun saya continue juga. Saya cari jalan, mungkin belum boleh buat masuk, apa kita buat masuk. Nanti kalau border dah buka, lagi mudah untuk orang close border. Lagi senang orang buat masuk. Betul tak? Correct. So, InsyaAllah lah. Kita ada kita punya sifu, mentor besar, Cik Suka. Apa-apa pun kita ngadu lah dengan Datuk, senang aja. Dia cakap dengan management. Yes, okay. Betul tak? Setuju lah? Setuju. That's why kita grup Singapura ni kena kuat lah. Kena kuat dan terus buat. Okay. Terus galakkan dia orang simpan emas. Dan cakap susah lah. Cakap Johor tak apalah. Memang lah. Kalau nak tunggu senang, contohlah nak tunggu senang, boleh dah buka. Baru kita nak start buat. Orang lain dah buat banyak lah. Saya dah dapat banyak lah. Awak baru nak start. So dalam bisnes tak ada. Buat terus. Kita dah nampak Public Gold. Saya dah ikut Public Gold sejak tahun 2012. Okay, saya tahu naik turun dia macam mana. So dan kejujurannya pun saya tahu. Okay, tak pernah produk yang saya order tak dapat. Cuma sekarang pasal COVID itu ya sebenarnya pasal COVID. Kebetulan Public Gold pindah pun 2019. COVID dah nak start. Dia macam dah tahu dia pindah sekejap. Nanti kalau saya masih ingat lagi saya buat satu EPP, saya transfer duit dekat Public Gold Singapore. Ya. Betul. So memang saya pernah buat transaction tapi sekarang tiba-tiba dia disappear kan. Ya. So itu yang jadi challenge sikit tu. Tapi okeylah, I think macam Tuan cakap tadi, as we just keep doing this and then kita just keep telling Tuan Syukur lah suruh dia reactivate balik. Yes, betul dia. Hati orang kan, kalau sekali kita cakap mungkin dia tak ada buka. Kalau dah sampai 10 kali, lepas tu 1,000 orang cakap benda yang sama, mesti dia buka juga. Yes. Cuma kita kena kuat lah, itu ya. So itu saja untuk hari ni. Okay, terima kasih. Thank you so much Tuan, very helpful. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp dekat grup kita tu bagus tak? Coaching group. Coaching group. At least kita boleh interaksi kat sana. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, sorry Haji. Yang pasal Indonesia tu maybe boleh kasih more information lah, because kat Singapura ni ada ramai pembantu rumah dan juga pekerja Indonesia. So
kalau kita ada more information about Indonesian punya market, then at least kita boleh sharing kat diorang lah. You see? Sharing kat diorang, okay. Awak ada group ke Indonesia? I tak ada, tapi around this area, I ada saya ada a few kenalan lah kat sini. Around my area. Okay, awak dapatkan orang Indonesia, mungkin kalau nak buat penerangan, sekali jalan lah, orang kumpul, saya buat Zoom lah. Nak buat datang rumah tak boleh sekarang, buat Zoom. Okay. Itu je yang saya dapat fikirkan lah, kita buat Zoom ataupun YouTube. Oh, Ya? okay. Boleh? Boleh. Okay, kalau awak dah kumpulkan, okay, insyaAllah no problem. Ya? Okay. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye.